Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Latifah Abdul Latif akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Dakwah dan Pendekatan Falsafah. Dakwah dan Pendekatan Falsafah. Persoalan kajian, bagaimanakah bidang ilmu falsafah dapat digunakan sebagai alat untuk berdakwah? Dan fokus kajian ialah untuk mengkaji aspek falsafah yang terdapat dalam Al-Quran tentang pendekatan dakwah Nabi Ibrahim AS ketika berhujah dengan kaumnya menggunakan falsafah logik, iaitu mengajak kaumnya berfikir menggunakan logik akal. Metodologi kajian, kajian ini menggunakan kaedah pendidikan kualitatif, iaitu menganalisis kandungan teks Al-Quran berkenaan dakwah Nabi Ibrahim AS yang mengandungi aspek pemikiran falsafah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pendekatan dakwah Nabi Ibrahim AS mengandungi aspek pemikiran falsafah logik dalam berhujah tentang persoalan ketuhanan. Apakah itu falsafah? Falsafah berasal daripada perkataan Yunani yang ditranskripsikan menjadi filosofia atau filosofi dalam bahasa Inggerisnya. Jadi falsafah itu terdiri daripada dua perkataan, iaitu philos dan sophia, iaitu cinta dan hikmah. Dalam bahasa Melayu, falsafah bermaksud cinta akan kebijaksanaan. Istilah filosofia atau falsafah telah digunakan oleh Pythagoras pada abad ke-7 sebelum Masihi dan dikatakan Socrates juga telah menggunakannya pada zaman beliau. Jadi maksud cinta akan hikmah atau kebijaksanaan ini dikaitkan dengan usaha menyelidiki hakikat kandungan, susunan dan asal-usul alam semesta. Falsafah daripada pandangan ilmuwan Islam, kita ada beberapa orang tokoh ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Ghazali dan juga Ibn Tufayl. Menurut pandangan ahli falsafah Islam, falsafah adalah satu cabang ilmu berkaitan dengan aspek sains ketuhanan, metafizik, kajian tentang kewujudan ataupun hakikat, kajian tentang alam wujud sebagai jalan untuk menemui Maha Pencipta segala ciptaan, dan juga falsafah berperanan dalam mencari kebahagiaan dan kebenaran melalui pemikiran, iaitu dengan mencintai ilmu, mengetahui hakikat wujud, membina teori dan amal agar sesuai dan seiring dengan kehidupan dunia dan akhirat. Okey, antara pemikir Islam yang terkenal ialah Imam Al-Ghazali yang hidup pada tahun 1059 hingga 1111 Masihi, di mana beliau mendapat gelaran ataupun julukan Hujjatul Islam. Menurut Al-Ghazali, masalah utama umat Islam ialah sikap taklid atau suka menjadi pengikut buta ajaran tokoh berpengaruh, bukannya berfikir sendiri dengan kekuatan sendiri. Jadi keraguan yang dibahaskan oleh Al-Ghazali ialah keraguan metodologi sebagai kaedah memperoleh pengetahuan tentang hakikat dan realiti wujud, dan bukanlah skeptisisme seperti dalam tradisi barat yang meragui hakikat, mengingkari realiti wujud dan menolak kemungkinan tercapainya ilmu yakin atau pengetahuan yang meyakinkan. Jadi bagi Imam Al-Ghazali, keraguan atau skeptisisme adalah penting supaya manusia bersikap atau mengambil pendekatan tidak mengikut sesuatu amalan atau ajaran secara membetul-tuli atau taklid secara tanpa usus periksa dan memikirkan tentang kebenaran tentang sesuatu. Justru kita lihat dalam konteks dakwah Nabi Ibrahim AS melalui pengalaman Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan, membuktikan bahawa manusia mampu untuk menggunakan akal berfikir dan membuat keputusan tentang perkara yang benar dan salah, baik dan buruk dalam usaha mencari kebenaran. Sebagaimana kita ketahui dalam surah Al-An'am diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim memerhatikan bintang di langit yang bersinar-sinar di waktu malam yang gelap, namun bintang tersebut tidak kekal dan ia terbenam. Jadi Nabi Ibrahim bertanya, inikah Tuhanku? Ia adalah satu bentuk persoalan. Dan dalam surah Al-An'am ayat seterusnya, ayat 77, Nabi Ibrahim ketika mana beliau melihat bulan yang terbit bercahaya, Nabi Ibrahim berkata, inikah Tuhanku? Namun bulan juga tidak kekal di situ dan ia juga turut terbenam. Jadi Nabi Ibrahim berkata, jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari kaum yang sesat. Dan seterusnya apabila Nabi Ibrahim melihat matahari yang terbit bercahaya sinarnya lalu berkata, inikah Tuhanku? Ini lebih besar. Namun Ibrahim juga kecewa
kerana matahari juga turut terbenam dan hilang dari pandangan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Di sini ia menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim telah menggunakan akal fikiran beliau dalam membuat keputusan, dalam mencari Tuhan. Sekiranya objek-objek yang dilihat seperti bintang, bulan dan matahari itu tidak kekal, terbenam dan hilang, ia menunjukkan bahawa objek-objek tersebut juga merupakan makhluk, sesuatu yang tidak kekal dan tidak berkuasa. Baik, kita lihat perbualan Nabi Ibrahim dengan bapanya Azar tentang penyembahan patung berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Okay, dalam surah Al-An'am ayat 74, ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya, patukah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dalam surah Al-Anbiya ayat 52, Nabi Ibrahim bertanya kepada bapanya dan kaumnya, apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya? Dan mereka menjawab dalam ayat seterusnya, itu ayat 53, dalam surah yang sama, mereka berkata, kami dapati datuk dan nenek kami selalu menyembahnya. Jadi berdasarkan kepada perbualan ini dapat kita simpulkan bahawa amalan penyembahan patung berhala yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim dan bapanya sendiri Azar menunjukkan bahawa amalan tersebut merupakan amalan turun-temurun, amalan tradisi nenek moyang mereka. Jadi mereka mengikutinya tanpa mempersoalkan kebenaran, kesahihan amalan tersebut. Mereka kita boleh anggap sebagai taklid buta ataupun mengikut tanpa mempersoalkan kebenaran atau kesahihan. Jadi di sini mereka tidak menggunakan pemikiran, tidak menggunakan kefahaman mereka tentang konsep ketuhanan. Mereka hanya ikut semata-mata. Okey, kita lihat di sini bahawa Nabi Ibrahim turut mengkritik dan mengherdik amalan kaumnya yang menyembah patung berhala secara ikut-ikutan, iaitu mengikut amalan tradisi nenek moyang mereka secara taklid buta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 67, Nabi Ibrahim mengherdik mereka dengan berkata, mengapakah kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu? Dan patutkah kamu menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu. Jadi di sini kita lihat bahawa Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berfikir tentang perbuatan mereka, amalan mereka menyembah patung berhala yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberi faedah, sedikit pun tidak berkemampuan untuk memberi faedah kepada orang yang menyembahnya dan juga tidak berkemampuan untuk memberi mudarat kepada yang lain, di mana patung itu sendiri perlu dijaga dan sebagainya. Jadi kita lihat kat sini, dalam ayat seterusnya Nabi Ibrahim berkata, bahkan Tuhan kamu adalah Tuhan yang mentadbir langit dan bumi, dialah yang menciptakannya dan aku adalah dari orang-orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan yang demikian. Dan ini membuktikan kenabian Nabi Ibrahim dalam usaha baginda mengajak kaumnya untuk mencari ataupun mengenali Tuhan, berdakwah dalam konteks berdakwah menggunakan logik akal. Penggunaan logik akal. Kita lihat akal berperanan sebagai alat dalam berhujah. Jadi falsafah logik dapat diertikan sebagai kaedah pemikiran yang benar, di mana terdapat pelbagai jenis logik iaitu bergantung kepada cara penaakulan yang digunakan. Di dalam konteks Nabi Ibrahim mencari Tuhan, unsur keraguan dan kesangsian bermain-main dalam fikiran baginda. Pendekatan dakwah Nabi Ibrahim terhadap kaumnya dalam menimbulkan keraguan dan kesangsian mereka terhadap kepercayaan nenek moyang yang mereka anuti menyembah bintang dan berhala sebagai Tuhan mereka, sedangkan patung-patung tersebut tidak mempunyai upaya untuk menjaga dan mempertahankan diri sendiri. Kesimpulan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahawa dakwah merujuk pada aktiviti mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat pelbagai pendekatan dakwah dalam menghadapi mad'u. Pendekatan falsafah logik adalah salah satu cara dalam berdakwah bagi mengungkap kebenaran, mencari Tuhan yang selayak yang disembah, iaitu dengan mengajak manusia berfikir menggunakan logik akal
sebagaimana dalam dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap bapanya Azar dan juga kaumnya. Jadi ini jelas membuktikan bahawa Islam adalah agama ilmu. Islam menganjurkan manusia menggunakan akal fikiran mereka dalam mencari kebenaran, mengenali Tuhan pencipta sekalian alam yang berhak disembah. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.